وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Fahadha minal mukhatirina. Situ dah. Yakni rajul yang kedua. Nah. Iaitu dia kata wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Ketahui olehmu bahawasanya manusia itu di dalam menuntuti ilmu agama ada di atas 3 segala kelakuan. Nah, rajul yang pertama selesai dah, satu kelakuan yang pertama, satu jenis orang panggil kumpulan yang pertama lah senang. Rajul situ tidak semesti laki-laki dah. Itu dia panggil babul iktifak. Sebut rajul tapi naknya laki-laki dan perempuan sekali. Satunya ialah orang yang menuntut ilmu agama liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad, supaya dijadikan ilmu yang dia belajar tu sebagai bekalan untuk hari akhirat. Maka hak ni dia berjaya dia. Nah, kemudiannya hari itu kita berhenti tak apa-apa habis ya. Wa rajulun, dan seseorang talabahu yang menuntutlah ia seorang tu akan dia ilmu agama liyasta'ina bihi ala hayati, supaya dapat menolongi dengan sebab ilmu tersebut di atas kehidupan dia. Kehidupan mana? Al-ajilati, yang bersegera. Sekarang lah al-hadirati, yang bersegera di dunia ni. Wa yanalu bihi, dan untuk mencapai dengan ilmu tersebut al-izzah, akan keagungan, wal jaha, dan akan kehormatan, kemegahan, pangkat, wal mala, dan harta. Wa huwa, dan ia seorang yang menuntut ilmu agama kerana itu, padahal ia tu alimun bizalika. Gitu dah. Alim, mengetahui dia, mengerti dengan sebab demikian itu. Mustasyairun fi qalbihi rikakata halihi. Akan memberi kesan di dalam hatinya. Nah, rika kata halihi, kelemahan kelakuan dia, maknanya dia tahu kata hati dia tu lemah. Nah, imannya. Wa khissata maqsadihi, dan kehinaan benda yang dia niat. Sambung hari ini, fahaza minal mukhatirina, maka ini orang yang menuntut ilmu ni. Fahaza ay rajulu tadi, maka ini orang yang menuntut ilmu agama niatnya seperti ni. Minal mukhatirina, ialah termasuk setengah daripada orang-orang yang membahayakan diri dia. Al-mukhatirin artinya al-muqarribina anfusahum ala khatari halakin, orang yang mendekatkan diri-diri mereka ni di atas bahaya kehancuran. Itu maksud gitu. Jadi kalau seorang tu mengaji ilmu agama, niatnya supaya dengan ilmu tersebut dapat membantu kehidupan dia di dunia, dapat mencapai dengan ilmu tu akan kemegahan, pangkat dunia, nah, harta benda dunia. Nah, maka orang ni sebenarnya sedang membahayakan diri dia sendiri. Itu maksud gitu. Kerana apa? Tidak kerana ni. Fa inna ajalahu, maka jika sampai tempoh ajalnya, mana? Fa inna ajaluhu, gitu. Maka jika datanglah akan dia oleh tempoh ajalnya. Tempoh ajal ni waktul ladzi yamutu fihi, waktu masa yang matilah ia pada masa tersebut. Qabla taubati, sebelum dia sempat bertaubat. Fa in ajaluhu, maka jika datanglah oleh saat mati dia,
qabla taubati, sebelum dia sempat bertaubat. Jawab bagi khifa alaihi min su'il khatimati, nescaya ditakuti di atasnya tu daripada buruk jahat kesudahan. Wal a'yadu billahi min zalik. Apa maksud su'il khatimah? Iaitu al-mautu bi ghairil iman, mati tanpa membawa bekalan iman. Itu dia panggil su'ul khatimah tu. Mati tak beriman dengan Tuhan. Artinya mati kafir. Tu berat. Walaupun Islam lah pada zahirnya tu Islam lah. Islam pada zahir. Tu di kapan, di solat, ditanam di perkuburan Islam, itu bahagia tajhizil mayit. Memanglah diijrakan ahkam Islam, diperlaksanakan hukum Islam. Tapi diri dia sendiri, orang yang seperti itu, ditakuti mati di dalam keadaan tercabut iman. Pasal dianya tidak yakin rezeki daripada Allah Ta'ala. Kayak gitu. Rezeki dia tu ialah dengan ilmu yang dia tutup tu. Pangkat yang dia dapat tu dengan ilmu yang dia tutup. Tengok. Tu bukan daripada Allah Ta'ala tak. Tapi kerana saya ni berilmu, saya ni ada banyak ilmu, saya ni orang mengaji lama, saya ni orang tok guru lama, maka kerana itulah saya dapat rezeki, saya dapat pangkat, saya dapat kemegahan. Maka orang ketiga tu hatinya sudah pun tidak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala bulak-bulak. Tu dah. Hati dia tu bulak gantung dengan ilmu dia. Sudahlah. Berat tu. Bimbang takut jadi macam Bala'am bin Ba'urah. Bala'am bin Ba'urah ni orang alim pada zaman Nabi Musa alaihissalam di kalangan Bani Israel. Satu daripada Allah Ta'ala bagi ilmu kepada Bala'am bin Ba'urah, dia tahu Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang mana apabila berdoa dengan sebut nama tersebut pasti mustajab. Selalulah segera Tuhan tunai. Itu Bala'am bin Ba'urah. Itu dah. Maka apabila orang panggil dia ni orang aling sungguh dia. Anak murid dia saja 12,000 yang menadah kitab dengan dia ni. Yang mencatat tulis apa yang dia cakap. Dan 12,000 tu semua karamah, boleh terbang belaka. Dah, hebat Bala'am bin Ba'urah. Bukan main-main dak. Maka oleh kerana terlalu hebat sangat ni, mari dalam hati dia takabur tu. Dia kata mana? Tidak ada bagi Tuhan itu menjadikan orang alim yang seperti aku. Tidak ada. Setakat zaman ni aku seorang lah ya. Habis. Kata setengahnya sebab itulah dia tu dilaknat. Mati kafir dia. Bala'am bin Ba'urah. Tapi cerita yang masyhurnya, Bala'am bin Ba'urah ni kerana rebah dengan harta dunia. Kayak gitu. Ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel daripada Mesir ni, dibawa keluar oleh Nabi Musa alaihissalam daripada Mesir, dikejar oleh sama Firaun. Maka siapa berita di kampung Bala'am? Kata Musa ni akan litah masuk ke kampung Bala'am. Maka ke kampung Bala'am ni Bani Israel ke? Sama-sama Israel lah ke tu? Dia takut. Dia takut dengan bala tentera Firaun. Maka marilah ketua-ketua kampung ni, ketua-ketua kabilah ataupun kepala-kepala pengak ni, mari mengadu dengan Bala'am. Ya Bala'am, minta doalah pada Allah Ta'ala supaya Musa ni tak masuk dengan rombongan dia ke kampung kita. Kalau nya masuk, Firaun pun masuk, habis kita kena perang. Mati kita. Mula-mula. Maka Bala'am kata, tak kena barang buat mu ni. Musa tu Nabiullah. Tak boleh, aku tak boleh doa. Tak boleh doa tak baik pada Nabiullah. Aku tak akan berdoa. Tak payah. Mu tak kena barang ni. Balik. Itu kali pertama. Lama-lama mari pula sekali lagi pujuk ketua-ketua kampung ni. Tolonglah Bala'am. Al-Padir Tuan Guru Datuk Seri Bala'am. Tolonglah berdoa, kami takut ni. Bala'am kata, tak boleh. Nabi Musa tu Nabi tu. Nabiyyun min anbiya'illah. Rasulun min rusulillah. Tak boleh, aku tak boleh berdoa. Gigi, balik. Akhirnya mesyuarat orang ketuanya, macam mana kita nak suruh Bala'am ni berdoa. Sebab dia mustajab doa ni. Aku pula habis harta-harta mah. Bawa dengan peti-peti gunimah.
dengan uta-uta berapa, mari tabur. Mari persembah ke depan rumah Bala'am. Bala'am kata, gapo dia banyak-banyak depan rumah aku ni. Dah. Waktu seorang pun buka. Oh, bersinar mah. Kelabu mata lah Bala'am ya. Ni untuk siapa ni banyak-banyak ni? Untuk Al-Padih lah. Nak ni. Untuk Al-Padih tuan guru kita Al-Bala'am ni. Tu. Nah, pasal apa untuk saya? Tak ada apalah. Minta supaya Bala'am, tuan guru Al-Padih, doa lah supaya Musa ni tak masuk ke kapur kita. Bala'am tengok hatam mah berpeti-peti guning ni. Teliu, titik liu. Akak masuklah. Akak masuklah dalam rumah. Akhirnya Bala'am pun berdoa. Mustajab doa Bala'am. Mana Nabi Musa dengan Bani Israel daripada Mesir tu sesak selama berapa puluh hari, 40 hari katanya di padatan. Nah, sesak tak jumpa cari dia tu. Tu baca dari surah Baqarah tu ada. Tu. Akhirnya Bala'am mati kafir dia. Su'il khatimah. Itu sebab tu kata Imam Ghazali bimbang tu. Fahaza minal mukhatiri. Maka ini orang mengaji ilmu agama kerana dunia tadi ni. Orang ni setengah daripada orang-orang yang membahayakan diri dia. Mana? Al-muqarribina anfusahum ala khatari halaki. Mereka yang memperdekatkan akan diri mereka sendiri di atas bahaya kehancuran. Lagu mana? Fa in ajaluhu. Maka jika datanglah akan dia oleh saat matinya, ajalnya, tempoh hidupnya sudah habis dah, tamat dah. Qabla taubati, sebelum dia sempat taubat. Khifa, nescaya ditakutkan alaihi di atasnya min su'il khatimati, setengah daripada orang yang mati dalam keadaan jahat kesudahan. Apa makna su'il khatimah? Iaitu al-mautu bi ghairil iman. Orang yang mati dengan ketiadaan iman, artinya mati kafir. Wal a'yadzu billahi min zalik. Itu dah. Mana ni? Wabaqiyah. Wabaqiyah. Wabaqiyah ni isyarat kata kita ni tak boleh lah. Nak putuskan dia mati kafir ke tak? Wabaqiyah amruhu. Padahal masih tinggal oleh pekerjaan seseorang tadi itu fi khataril masyiati. Di dalam di dalam bahaya kehendak Allah Ta'ala. Fi khataril masyiati. Di dalam bahaya kehendak Allah Ta'ala. Macam mana bahaya kehendak Allah Ta'ala? Yani fa in syaa ghafara lahu wa in syaa azabahu. Gitu. Fa in syaa afa anhu wa illa falah. Boleh kata gitu. Yani kita tak tahu macam mana keputusan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak mengampuninya, Allah Ta'ala boleh ampun. Kalau Allah Ta'ala nak azabkan dia pun, Allah Ta'ala boleh azab. Ni orang panggil kembali kepada asal akidah pegangan ahli sunnah wal jamaah lah. Mana? Sebagaimana kata Imam Ibrahim Al-Laqani, man mata walam yatub min zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Siapa yang mati padahal belum sempat taubat daripada dosanya, maka urusannya itu diserahkan kepada Allah. Artinya apa urusannya diserah kepada Allah? Kita tidak boleh putuskan dengan apa-apa keputusan. Mana? Tak boleh kita kata mesti syurga ni. Tak boleh. Atau mesti neraka pun tak boleh. Mana? Kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak ampun boleh, Allah Ta'ala tak nak ampun pun boleh. Itu kembali pada Allah. Gitu dah. Sama lah. Mana-mana maksiat semua sama. Nak? Tu. Kalau tak pakai tudung, tak tutup aurat. Kita nasihat kata bila ni. Bila nak pakai tudung, bila nak tutup aurat. Ya duk makan nasi kata tu. Buat mati lah ya. Mudah lagi kan ni. Yang kak tu lah ikan.
tekak tu layar, tekak mati situ selalu dah. Tak ada nak taubat dah. Dah muda-muda pun nak mati. Siapa ajar dia tu ni. Lepas tu lagu mana weh? Neraka dah ni, confirm gitu. Jangan duk confirm itu. Takut akhirat esok tu katanya. Mek kerja pun mula sudah. Atau jual kuih tu jual kuih je. Aku mana nampak pun tu mula. Sudah. Manil ladzi azinaka anta tali alayya? Man siapakah azinaka yang mengizinkan engkau anta tali alayya bahawa engkau ambil tugas aku sebagai Tuhan? Nak jawab mana dia tu? Maka jangan ambil tugas Tuhan jangan. Tugas kita hamba, buat kerja hamba lah. Mana? Apabila berlaku kemungkaran, kalau kita ada kuasa, kita ubah dengan kuasa. Kalau kita tak mampu ubah dengan kuasa, kita buat, kita nasihat dengan lidah. Kalau kita tak mampu nasihat dengan lidah, kenapa? Bimbang takut kita cakap dengan dia, kita nasihat dia, kau teruk dia. Sebab kita tak pandai. Tak ada hikmat di lidah kita. Kita cukup dengan pecih hati. Cukup dah? Dalam hadis sebut kan? Fal yughayyirhu bi yadihi. Wa illam yastati' fa bi lisanihi. Wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Man ra'a minkum munkaran. Barang siapa yang melihatlah ia akan kemungkaran, mana-mana kemungkaran, fal yughayyirhu bi yadihi. Maka wajib dia ubah dengan kuasa dia kalau dia ada kuasa. Kita tengok orang zina, kau dia tahu orang tu nak minum arak, kau berjudi, kau gapo. Kalau dia ada kuasa, wajib dia ubah dengan kuasa. Penjara ke dia ke, tangkap dia ke. Fa illam yastati', kalau dia tak mampu sebab dia tak ada kuasa macam kita ni, mana ada kuasa kita. Tebih-tebih kita pula kena rigak pula. Menyekak hak asasi kemanusiaan sudah. Kita pula kena. Tak payah fa bilisan ni, maka kita tegah dengan lidah. Dengan lidah maksudnya kita tu boleh nasihat dengan baik. Sehingga kalau dia minum arak sebotol, separuh botol tinggal. Kalau separuh botol, lepas tu tinggal terus. Taubat terus. Tu hebat dah tu. Kalau kita nasihat ke dia, daripada sebotol je dia minum, akhirnya togok 2 botol terus atas muka kita. Artinya kita tu tak pandai. Kita tak ada uslub dakwah, tak ada hikmat pada lidah kita. Lagi beci dia, lagi nak marah dia. Tu sebelum ni sebotol je. Buat kita nasihat tu, nyata unggih 3 botol terus atas muka. Hajarmu nasihat sangat ke aku. Bermakna kita tu tak mampu. Bukan senang lah dengan lidah ni. Payah dengan lidah ni, payah. Perlu bijaksana, perlu hikmah. Mau'izah kita tu mesti baik. Mau'izah hasanah. Kalau kita nak berdebat sekalipun, mestilah orang panggil terbaik debat kita tu. Kalau kita tak mampu tu, tak payah. Lepas tu lagu mana? Kalau gitu. Jangan duk lock gitu. Hati kita tu boleh benci dengan hati. Wa illam yastati' fa bi qalbihi. Benci dengan hati. Benci dengan hati ya. Tu. Jangan pula dengan benci dengan tua-tua tu. Benci dengan hati akan perbuatan maksiat dia tu. Perbuatan tak akan tudung, tak tutup aurat tu. Perbuatan dia zina, dia togak arak, dia berjudi tu, perbuatan dia kan. Bukan benci dengan dia bukan duk jauh tu muka gitu kita tengok pada dia. Becinya aku nak ni, kayak gitu. Tetaplah kita muasyirah, kita bermuamalah dengan baik. Wisalah, tanya khabar. Dalam hati kita tu tak suka kepada perbuatan maksiat dia tu, benci. Dah benci dengan hati ni lebih payah lagi daripada nasihat dengan hati. Wa zalika adhaful iman. Itu demikian dengan hati tadi, selemah-lemah iman. Jadi kalau kita tak mampu dengan hati, takutnya kita pula redha bil maksiat. Sudah. Tu berat tu. Kita redha dengan maksiat tu pula. Sebab hati ni kena jaga sama. Sebab benda apabila senantiasa ulang, lama-lama dia jadi kalih. Jadi kalih nak jadi biasa. Macam kita lah. Masa duduk Malaysia dulu. Masa duduk mondok dulu. Payah nak jumpa muslimat ni. Muslimat jalan lain, orang lain. Muslimin jalan lain. Kalau jumpa apa semua peninja belakang mata kelip pak. Tak tahu muka lagu mana. Payah. Pakai tak ada terus lah. Tak ada dalam kamu hidup. Tengok orang Tino. Tapi bila kita naik kapal terbang, turun di Mesir tu, kejut kanyak tengok. Apa? Allah. Comel-comel orang Mesir. Comel-comel. Sebab kalau Mesir, kalau di Arab tu,
Hak pakai tudung biasanya, hak tak comel. Hak tua-tua, nenek-nenek, moci-moci, hak minta sedekah biala gitu. Tapi kalau hak getah, hak comel, hak tu tak ada kayak gitu. Pakai baju ketak-ketak, pah arak, ya kacau layu. Arak, tahu arak? Okey arak. Sebelah-sebelah tu supaya wahnya. Nah. Mula-mula kejukannya. Astagfirullahalazim. Mula-mula. Lama-lama astagfirullahalazim. Lama-lama lagi tak ada astagfirullah dah. Biasalah ni. Sudah. Nak payah. Soal hati tu lebih payah sebenarnya. Sebenarnya orang boleh benci maksiat dengan hati. Itulah penanda kekuat iman dia pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang ni, orang boleh benci maksiat dengan hati. Itulah lebih kuat imannya. Sebab belum tentu benci dengan lidah tu benci dengan hati. Kata ada orang tu yang benci maksiat dengan lidah. Bila ramai-ramai, ya laknat orang buat maksiat, menata setan berlaku maksiat belaka ni. Tika dalam ramai-ramai. Nampak benci sungguh maksiat ni. Tapi bila dia seorang diri, dia pun alabiu maksiat tu. Dia pun alabiu maksiat tu. Dia pun berahi. Dia pun suka. Dia pun sedapnya maksiat ni. Artinya pura-pura benci dengan lidah. Di dalam hati sayang. Sedangkan iman tu ditafsir dalam hati. Wa fussiral imanu bit tasdiqi ay fil janani iz'an wal qabul fil qalbi. Ditafsirkan iman tu ialah tasdik di dalam hati. Setuju dan terima dalam hati. Setuju terima bila Tuhan kata ni maksiat. Ni kabair. Hati kita setuju terima. Ini maksiat ni. Benci kita. Sebab Tuhan suruh benci perbuatan tu. Kata. Tapi bila dah lama-lama, dah orang semua budaya orang tak pakai tudung, pakai baju ketat, pakai skirt, pakai spanduk coli saja berketak gemak. Biasalah ni. Tak ada haram. Haram apa biasa ni. Standard lah zaman moden kan. Habis. Kerana benda tu dah biasa. Jadi nak mengawal hati kita tu senantiasa benci dengan maksiat. Ni payah. Bukan senang. Bukan senang. Walaupun duduk di khalayak orang yang bermaksiat, tapi hati kita tu teguh. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Tetap hati kita tu. Mana? Maksiat ni. Tuhan suruh benci maksiat ni. Tak terliur sikit pun. Bahkan benci. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Hati tu. Payah. Kayak gitu. Bukan senang tak. Tu. Habis itu. Maka sebab tu kalau kita orang yang lemah iman, orang-orang hak lemah iman, batu je lari cari tempat-tempat macam pondok-pondok madrasah hak pak jitan dah, nak suasana, nak zuruh bi'ah, suasana yang solihah, yang baik. Orang semua muslimi muslimat tutup aurat belaka dah. Tak ada orang panggil maksiat apa. Sebab nak jaga hati tadi itulah. Nak jaga hati susah. Susah. Dah. Kalau rumah kita tepi kedai tikan mereka, kedai tutup. Mula-mula tu kita marah jugalah. Nah, Allah, duk pakai judi tepi rumah aku ni. Aduh lah. Mula-mula. Macam mana nak lapor, tak ada kuasa, nak sekat tak ada kuasa, nak nasihat takut ya tambah lagi, 2-3 lok lagi pula kedai tutup. Tak pandai nasihat kitanya. Benci dengan hati. Lama-lama tak ada lah. Tak ada benci apa biasa ni. Lama dah. Berapa tahun dah duduk gini lah kita ni. Ni kedai tutup ni, kedai tikan mereka. Ya, kedai tikan mereka. Beres ni? Beres, tak ada masalah. Tak ada gangguan apa. Selesai masalah. Dah, nak jaga hati tu biar istiqamah. Benda haram-haram, benda halal-halal, benda dosa-dosa, tu lagi payah. Lagi susah mencabar. Tu lagu tu dah. Habis itu. Maka sebab tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah, bila orang mukmin yang fasik, mukminah fasikah mati tak sempat taubat, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Kita tu nahkumu bizawahir. Kita buat hukum zahir. Mana kita mandi, kita kapal, kita semaya, kita tanah pada perkuburan Islam. Kita berdoa dengan doa keampunan daripada Allah Ta'ala.
Tu kata doa wak gapo ka. Mula ni tak raja mari sorang. Mula ni pakai spenduk dengan cali saja ke mana-mana. Tak reti nak pakai todong gapo. Terak dah api neraka duk tengah bakar dia tu. Jangan. Kita tak tahu kita tak tahu. Saat cabut nyawa dia tu kita tak tahu. Tu atas apa amal hak dia buat kita tak tahu. Tu gitu. Wa in wufiqa. Baca wufiqa dah. Dan jika diberi taufik oleh Allah Taala. Wa in wufiqa, baca bil bina'il maf'ul. Dan jika diberi taufik, siapa beri taufik? Allah Taala lah bagi taufik kepada seorang tadi. Litaubati, untuk bertaubat. Bila? Qabla hululil ajali. Sebelum selesai saat ajal dia. Qabla hululil ajali ay qabla intihail ajal. Ay muddatil maut tadi tu. Dah. Sebelum sampai saat ajal, dia sempat sedar diri dia. Astaghfirullahalazim, apa aku mengaji kerana benda-benda lagu ni. Ngaji ilmu agama tapi kerana dunia. Rugilah. Kalau mengaji ilmu dunia untuk dunia tu tak boleh tahan lagi. Kayak gitu. Itu pun rugi dah. Ngaji ilmu medik, ilmu farmasi, ilmu doktor, apa semua ni tapi niatnya untuk dunia semata-mata. Rugilah orang panggil kalau 9 tahun ambil medik tu 9 tahun kosong, tak ada pahala gapo duk pergi kuliah gapo semua. Kayak gitu. Padahalnya fardu kifayah tu. Fardu kifayah ilmu fardu kifayah duniawiyah, diniyah, dunyawiyah. Fardu kifayah hak bahasa disuruh pada agama, diniyah, dunyawiyah, untuk memakmurkan dunia. Okey. Dalam jarak 2 marhalah ni kena ada orang Islam hak pandai berubat, pandai ubat, pandai doktor, pandai medik, pandai farmasi, pandai nego, pandai ukur bahaya-bahaya gapo, pandai buat. Kena ada. Sebab kalau tidak macam mana kita nak buat bangunan, kita orang sakit, orang Islam kita nak bedah ke gapo dah tadi. Maka kena ada. Maka orang Islam tu kena mengaji ilmu-ilmu lagu tu. Fizik, kimia, biologi gapo kena belajar. Mek gapo semua. Tapi hukumnya fardu kifayah. Manakala ada dalam 2 marhalah ni, kontraktor ke, arkitek ke, daripada orang Islam, gugur dah kewajipan tu. Jadi sebab tu anak-anak kita hak mengaji dunia tu, kita besar dia mengaji ni niat. Aku tunai ni ilmu fardu kifayah. Hak agama suruh. Tapi bahasa duniawiyah. Supaya nantinya dapat manfaat khusus untuk orang Islam. Umum untuk sekalian manusia. Tanpa mengira agama atau bangsa, suku, kaum dia. Kayak gitu. Jadi sepanjang dia duduk ngaji tu pahala dia dapat. Tapi syaratnya lepas fardu ain lah. Kayak gitu. Kalau ngaji fardu kifayah, fardu ain tak lepas tu haram. Haram. Jaga-jaga. Ya fardu ain tu dia tak boleh pilih, tak boleh. Bukan choice. Saya tak minat lah. Saya nak bukan begitu. Kalau fardu kifayah tu boleh pilih, boleh. Oh saya tak minat lah fizik, saya minat kimia, saya tak minat lah balaghah, saya minat mantik. Boleh sebab tu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, bukan saya tak minat lah tauhid, saya fiqh minat sikit. Mana boleh gitu? Saya tak minat lah semaya subuh, kalau zuhur okey lah sikit. Saya minat juga zuhur tu. Boleh gitu? Mana boleh fardu ain? Fardu ain tak boleh minat tak minat. Minat ke tak minat ke, wajib kena tunai. Itu fardu ain. Semaya 5 waktu wajib. Kalau qabliyah ba'diyah, tahajud ke, qiyamul lail, semaya duha ke, witir, bolehlah minat tak minat, rajin tak rajin, malah tak malah tu boleh. Kerana benda tu sunat. Kayak gitu. Tapi kalau sudah fardu ain, tak boleh minat tak minat. Zuhur asar okey sikit, tapi maghrib ni sibuk sangatlah, tak sempat saya. Mana boleh gitu. 5 waktu tu sibuk ke, tak sibuk ke, minat ke, tak minat ke, berahi ke tak berahi, wajib kena tunai. Samalah fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, minat ke, tak minat ke, berahi ke tak berahi, wajib kena mengaji. Itulah gitu dah. Dengan hak ke fardu ainannya lah. Lebih pada hak fardu ain, hak tu tidak fardu ain lagi, fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tu ada orang panggil fardu kifayah diniyah ukhrawiyah, ada fardu kifayah diniyah duniawiyah. Itu dah. Jadi jangan anak-anak kita hak mengaji ilmu doktor ke, ilmu engineering ke, farmasi ke, arkitek, kita kata ni ngaji sekular, jangan.
Banyak ke pihak lagu tu dah. Ngaji sekular ya. Ngaji sekular. Nak apa sekular? Tak sekular. Sekular tu makna ifraguddin, ifragul hayah, ifraguddin anil hayah. Mengkosongkan agama daripada kehidupan. Itu dia panggil sekular. Mengkosongkan agama daripada kehidupan. Atau mengkosongkan kehidupan daripada agama. Boleh pergi belakang. Artinya kehidupan kita tu tak ada agama. Tak ada hukum wajib, haram, halal, makruh, sunat, harus tak ada. Itu sekular. Itu ilmiah. Ada juz'iyah, ada syamilah. Tak ada kaitannya dengan orang duk mengaji medik, fizik, kimia, biologi. Mek-mek-mek-mok kau duk mengaji farmasi, kau duk mengaji engineering ke, arkitek ke. Tak ada kaitannya. Tak ada kaitannya dengan sekular tu orang panggil faham. Aliran pemikiran. Jadi duduk di kita. Kita lah yang menyekularkan diri kita sendiri. Kalau kita kata mengaji itu ialah mengaji bukan ilmu agama, agama tak suruh, agama tak anjur, bermakna kita sendiri tu mensekularkan anak kita mengaji tu. Padahal agama anjur. Artinya kalau nak tahu dia mengaji medik dengan niat fardu kifayah, tunai fardu kifayah diniyah, duniawiyah untuk bermanfaat kepada orang Islam, umumnya kepada manusia sekaliannya, maka nak tahu tu berpahala syaratnya dia lepas fardu ain. Ya gitu. Pahala tak mau ngaji tu. Kalau ngaji lagu tu tapi niatnya untuk dunia, tehel lagi. Berbanding orang mengaji nahwu, sarah, ma'ani, bayar, badai, istiqaq, wadhu, usul fiqh, qawaid fiqh. Ngaji orang panggil ilmu-ilmu fardu kifayah, diniyah, ukhrawiyah, tapi niatnya untuk dunia. Ini hina. Pasal apa hina? Karena menukarkan atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah patut mutukar benda hak kurang dengan benda hak lebih baik? Wa adafah, dan bersandarlah ia ilal ilmi, kepada ilmu. Ada. Wa adafa ilal ilmi bil amali, dan menyandarlah ia seorang tadi itu kepada ilmu dengan beramal. Wa tadaraka ma farrata fihi minal khalali, dan memperbaiklah akan barang yang telah melampaulah, telah mencuailah fihi padanya, pada barang gapo dia minal khalali, daripada kecacatan. Dia baiki balik, astaghfirullahalazim, taubat balik. Kalau gitu iltahaqa bil faizina, nescaya orang ni berhubunglah ia dengan mereka-mereka yang berjaya tadi. Golongan pertama menuntut ilmu tadi. Tu. Kenapa? Fa innat taiba, kerana sesungguhnya orang yang bertaubat minaz zambi, daripada dosa, kaman la zambalahu, seperti mana mereka yang tidak mempunyai dosa bagi mereka. Ai kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan yang pertama orang yang menuntut ilmu agama supaya ilmu tersebut jadi bekal untuk akhiratnya. Inilah faizin, mereka yang berjaya. Golongan yang kedua pula orang menuntut ilmu agama untuk dunia. Maka dia ni mencelaka ke diri dia sendiri. Kalau ajalnya mari tak sempat taubat, maka dibimbangi dia mati dalam su'il khatimah. Kalau masih lagi tinggal keampunan, itu diserah kepada hak Allah Ta'ala. Allah nak apa-apa, Allah nak azab-azab. Susah. Tapi kalau dia sempat taubat, dia kembali balik kepada ilmu dengan beramal, dia perbaiki balik apa barang yang telah melampaulah ia pada barang tersebut daripada segala kecacatan, maka dia kembali kepada bergabung dengan golongan yang pertama tadi, minal faizi, daripada orang-orang yang berjaya. Gitu. Wa rajulun salisun, dan laki-laki ataupun seseorang, golongan yang ketiga, di dalam menuntut ilmu ni, istahwaza alaihi syaitanu. Istahwaza. Apa istahwaza? Dikuasai. Ai ghalaba alaihi syaitan. Mengalahi, memenangilah di atasnya, di atas golongan yang ketiga tu oleh syaitan. Syaitan menang di atas dia. Tu lagu tu dah. Fattakhadha ilmahu zari'atan,
maka menjadilah ia golongan yang ketiga ni akan ilmunya, ilmu golongan yang tiga, ilmu agama yang mengaji itu zari'atan ay wasilatan, sebagai perantara, sebagai wasilah. Wasilah makna perantara, tali, ila takassuri bil mali, kepada memperbanyakkan harta. Itu. Wat tafakhuri bil jahi, dan untuk mempersombongkan dengan kedudukan pangkat. Wat ta'azzuzi bi kasratil atba'i, dan merasa hebat dengan sebab banyaknya pengikut. Ini bahaya ni. Tu bimbang ke? Nah. Nak mengaji kita Quran, nak betul tajwid ke apa? Ada pakej. Pakej pertama, pakej marhin dia ya. Pakej marhin ni biasa-biasalah. Nah. Sekali ngaji tu kena bayarlah. 300.5 gitu. Ada itu ni. Bukan 300.5 sekali bayar, bukan sesepala lah. Ada kat dengan 30 hektar mengaji, 30 hektar tu tiap-tiap hektar 300.5 sekali ngaji. Nah, itu hak package marhin. Kalau package hak VIP sikit, nah 1,500. Nah, tak tahu ngaji tu ngaji dalam gapo dia, dalam syurga gapo tak tahulah, mengaji pelik hebat. Ada package dia pula. Waktu kalau package hak VIP, hak tu puluh ribu sebab ngaji atas helikopter, kapal terbang. Nah, ai berat lagu tu. Ada. Tapi tak sebiji gitulah. Nakak pula lebunyinya tu ni. Lebih kurang gitulah, ada package dia. Nah, ngaji dalam helikopter. Jadi mahal lah bayar. Apa? Nak kena naik helikopter kau nak ngaji Quran. Nah? Pelik. Nah? Tutup guru kita tua-tua dulu tak ada lagu tu. Nah? Sebab tu berkat ilmu orang dulu. Dah. Dia tak cah. Tapi orang tu menghargai. Orang menghargai mana? Orang bui berah, orang bui lauk, orang bui duit, poket, orang cukup. Hidup tutup guru dulu gitu tutup guru gitu. Balik daripada kampung tu, orang kampung tahu dah. Oh, ni anak water kita balik daripada Mekah ni. Ready dah tanah ready dah, siap gotong royong buat rumah kutuk guru. Tak ada tok guru semua. Nah, siap dah anak-anak nak jadi natu ni ambil anak kita lah jadi natu tok guru pakai tak ada kena cari gapo dah zaman dulu. Tak ada tok guru letak yuran gitu gini tak ada. Tapi bezalah. Zaman sekarang payah dah gitu. Nah. Sebab tok guru dulu betul-betul alim warok sungguh. Takkan sama dah dengan adalah ni. Tok guru dulu tu ibarat telaga sungguh. Telaga sungguh, maknanya tak keluar ke mana-mana dah, duduk situ. Dah masyarakat tika tu pun bezalah. Kenal orang panggil jihad tok guru. Nah, siapa dia mau cerita dulu kalau tok guru ada di roundabout, berhenti habis kereta. Orang kenal tok guru. Biar tok guru dulu lalu. Dulu. Itu zaman dulu punyalah. Zaman sekarang tok guru kata apa lagi dia tu. Belum tok guru dah. Orang tak kenal dah lah ni, zaman lah ni orang tak cara tok guru kau. Tu zaman dulu tu bezalah. Baik. Ni berat ni. Kumpulan yang ketiga ni istahwaza alaihi syaitanu. Mengalahlah, dikuasailah di atasnya oleh syaitan. Fattakhadha ilmahu zari'atan, maka menjadilah ia akan ilmu agama yang dia mengaji itu sebagai perantaraan, sebagai wasilah. Anak tangga menyampaikan dia ila takassuri bil mali, kepada memperbanyakkan harta. Wat tafakhuri ay al mubahati bil jahi. Untuk menyombong dengan pangkat. Tu kedudukan. Ejah jadi datuk. Tu dah. Datuk. Nak sangatnya jadi datuk sebab supaya di Facebook tu bolehlah tukar nama Al-Padil Ustaz Datuk. Sedap sikit bunyinya. Ramai ada ustaz jadi datuk lah ni tak berapa hebat mana kalau tak ada datuk ni. Ada datuk juga. Panggil ustaz. Ustaz datuk ya. Jangan tinggal datuk tu. Bukan senang dapat tu, bayar berapa ribu. Nak menyombong dengan pakar. Wa ta'azzuzi. Tu.
Apa at-ta'azzuzi ay sayruratil quwwah. Tu mana ta'azzuzi tu mana sama juga. Jadi rasa gedebel, jadi rasa hebat. Nah, bikasratil atba' dengan sebab banyak pengikut. Dia guna ilmu tu untuk tu. Wa yadkhulu bi ilmihi kullamadkhalin, dan masuklah ia golongan yang ketiga tu dengan ilmunya kullamadkhalin, akan tiap-tiap tempat masuk. Maksudnya apa? Yakni tertipu dayalah ia dengan ilmunya akan tiap-tiap tempat yang tertipu daya dia. Gitu. Ayyumakkiru bi ilmihi makran katsiran. Gitu. Wa yadkhulu bi ilmihi kullamadkhalin ni, mana masuklah ia golongan yang ketiga ni dengan ilmunya akan tiap-tiap tempat masuk. Mana apa? Tertipu dayalah ia dengan ilmunya akan sebagai tipu daya yang banyak. Tu. Waraja'a, dan haraplah ia an yaqdiyah, bahawa dapat dipenuhilah, dapat dicapailah, dapat meraihlah ia minad dunia, daripada dunia. Watarahu, dan apa yang dihajatkan daripada dunia ni. Dengan ilmu tersebut. Orang tu. Wahwa, dan ia golongan yang ketiga ni, ar-rajulus salisu ni. Golongan yang ketiga ni, ma'azalika, serta demikian itu, yudmiru fi nafsihi. Menyembunyilah ia di dalam hatinya, annahu, bahawasanya, indallahi, di sisi, bahawasanya diri dia tu indallahi, di sisi Allah, bimakanatin, dengan satu kedudukan yang mulia. Kenapa? Litisamihi, kerana dia tu orang panggil simah, alamat, tanda, simbol, bisimatil ulama'i, dengan tanda ulama. Tu tengok. Berat ni. Dalam keadaan itu tu dia rasa dia memang mulia sungguh. Pasal saya ke ulama. Saya ke simbolik Islam. Saya ke rijaluddin, orang-orang agama, pemuka-pemuka agama. Mesti saya ada kedudukan di sisi Allah. Saya ke ahli anggota dewan ulama. Kumpulan ulama. Macam-macam. Ada ni ada belaka ada ulama. Ni. Buat tu ada ulama, buat ni ada dewan ulama, buat tu. Ulama belaka, nama ulama. Betul ke ada ulama nak tahu lagi. Wattarassumi, dan menggambarlah. Wattarassumi mana at-tasawwurihi. Dan menggambarlah ia seorang tadi yang golongan ketiga ni, birusumihim, dengan gambaran-gambaran ulama. Fiziyi, pada pakaian zahir. Fiziyi ni bikasriz zayyi ay al-libasi wal hay'ah. Mana pakai serba, ada janggut, pakai jubah. Macam ulama lah. Macam biasa lagu mana pakai ulama. Lagu tu. Fiziyi wal mantiki, dan pada pertuturan. Itu dah. Kecek pun qala Allah, qala Nabi. Anak ente. Duk main anak ente semua dia. Tak kecek dah saya awak ke. Kena Arab-Arab lah. Kita ni ulama-ulama kan ni. Nak nampak acak Arab-Arab lah sikit. Piyah tu tak cabut atas kepala tu. Belik serba berapa janggut dengan jubah apa. Dengan bertukak kelekuk-kelekuk. Tu berupa dia dengan rupa ulama. Ma'atakalubihi, padahal rakus ia ala dunia, di atas dunia ni, zahiran wa batinan, pada zahir dan pada batin. Rakuh dia pada dunia ni zahir dan batin. Tu. Kalau hak bukan ulama wak gini dah. Tapi jahat dah. Rakuh pada dunia. Jahatlah. Jahat. Apa? Orang terprovokasi, orang tertipu, kayak gitu. Turun orang ni. Kalau turun dia, harga barang akan turun. Kalau tak turun, kita turunkan dia. Ya, kita buat ya, suka. Harga minyak masa tu murah lagi. Berapa belah ya? Sebelah
Melaya pun ada dah sini. Waktu mah ada. Lah ni puluh-puluh ya murah sangat. Nak sini. Tu 5 tahun dah gulawai tu turun. Kita hok masa semangat dulu. 5 tahun dah gulawai turun. Bagi tu turun. Macam mana tu? Dia kata ini kita kena faham lah. Kalau hok bukan ulama buat gitu tu jahat dah. Kalau ulama orang agama sendiri buat lagu tu payah. Bodoh ulangnya. Huduh dengar dah sini. Hok bukan ulama buat tu huduh dah. Betul tak? Selamatkan Malaysia. Selamatkan negara kita. Negara kita hampir bankrupt. Buat tu gak tabung, bubuh. Nah, ada budak tu pecah tabung siling dia pergi buh gak dalam tabung tu nak selamat Malaysia. Memang Malaysia selamat pun. Tu hari-hari orang lalu duit banyak mana boleh. Betul tak? Tak akan mufli. Tak akan rugi. Hak rugi tu pasal kita tak upgrade sistem percukaian. Baru nak pula dah. Hak kita lawan mula tu kita nak pula percukaian tu bagus punya. Menyebabkan hasil dapat kepada kerajaan lebih banyak. Tu. Dulu kita buat menganying A B C D E F G. G S T D D. Macam-macam dia buat menganying. Ya. Tapi kalau orang bukan agama buat gitu, tak berapa nak keji dah. Tapi tak berapa keji sangat lagi. Kalau orang agama buat gitu, kalau orang pakai serban macam saya ni juga, dia berjanggut, berjubah, qala Allah, qala Nabi, ayo selamatkan. Sangat keji daripada orang hak keji lagi. Tak dikeji dah tu. Tapi kalau orang seperti saya juga hak buat, lagi keji. Lagi keji. Sebab jadi sama juga. Nanti apabila kita naik mula, bagi harga naik aja, ini tak boleh salahkan kerajaan. Bagai-bagai naik ni bukan semua salah kerajaan. Cuba tengok toke-toke ayam tu siapa? Toke-toke beras tu siapa? Jangan salahkan kerajaan. Tapi apabila kita tak jadi kerajaan, kita dengan lahapnya. Ini kerajaan yang tidur. Kerajaan yang berdenyut. Macam-macam. Orang yang pakai serba macam saya berjuang sangat keji lebih daripada keji orang hak tidak ada pangkat apa-apa dalam agama. Jaga-jaga. Sepatut kita orang agama ni lah yang kena memahami wakil realiti. Tu lagu tu dah. Habis itu. Tengok ni bahaya ni. Ma'atakalu bihi 'ala dunya zahiran wa batinan. Serta tomok rakus di atas dunia zahir dan batin. Secara zahir dan batin rakus sama juga. Ini lebih teruk lagi lah. Kalau orang tidak ngaji agama, rakuh di atas dunia, keji. Tomok dia dengan dunia. Sanggup jual apa-apa saja janji. Tapi sekarang tak mengaku dah. Dia kata itu tahun 2008 saya berjanji 24 jam boleh turun minyak. Sekarang 2023 mana ada saya janji. Padahal 2022 ada je sebut. Contohlah tu. Orang yang tak mengaji agama buat benda-benda lagu tu keji. Orang benci jadi. Orang tak suka. Tapi kalau orang ngaji agama buat lagu tu, tidak lebih akhbasu wa asyarru, lebih keji dan lebih jahat. Sebab dia tahu sebenarnya. Dia tahu realiti yang sebenar, macam mana akan berlaku. Dia tahu. Walaupun dia tahu, dia tetap berani. Kenapa? Takalu bihi 'ala dunya zahiran wa batinan. Rakus dia di atas dunia ni secara zahir dan batin. Ada tu. Bahaya tu. Tu bahaya. Habis itu. Fahaza maka ini orang. Ini kumpulan yang ketiga ni. Minal halikina, setengah daripada orang-orang yang celaka. Wa minal hamqa, dan setengah daripada orang-orang yang bodoh. Hamqa, baca hamqa dah. Bi fathil ha wa sukunil mim. Jam'u hamqa wa hamiqin wa hamikin bi kasril mim. Mana setengah daripada orang-orang celaka dan setengah daripada orang-orang bodoh. Gitu. Al-maghrurina, orang yang tertipu daya. Izar raja'u, izar raja'u munqati'un an taubatihi, apabila harapnya terputus daripada taubatnya.
li zannihi annahu minal muhsinin, kerana sangka diri dia bahawasanya dia ni orang-orang yang baik. Kami kan orang baik. Kami kan orang dia baik sama. Orang lain sama jahat. Kayak gitu biasanya. Nah, dia sekat orang ngajar baik. Dia tak bagi orang ngajar. Sebab apa? Ustaz ni kita tak boleh jepuk sebab dia tak ada kad ahli parti kita. Sebab dia tak jelas. Dia bukan fikrah. Bukan satu wahdatul fikrah. Kita tak tahu fikrah. Bagi dia sekat orang ngajar baik. Tapi bila orang sekat dia ngajar jahat. Macam mana ni sekat saya nak mengajar agama ni? Pula dah. Pelik jadi pelik. Betul? Ni bahaya ni. Bahaya. Lebih teruk daripada golongan yang kedua. Kalau golongan yang kedua tadi, dia nak kepada dunia, nak kepada harta dunia, pangkat dunia, dia dengan ilmu agama itu tutup. Tapi dia tahu, aku ni lemah lah iman. Dia sedar. Dia lemah iman. Nah? Dia tak rasa pun diri dia baik. Maka sebab tu kalau dia mati, tak sempat taubat, serah pada Allah Ta'ala lah. Tapi ditakuti mati su'il khatimah. Kalau dia taubat, dia akan kembali pada golongan yang pertama. Masalah yang ketiga ni beza daripada yang kedua. Masalah yang ketiga ni, dengan ilmu agama tu, dia nak harta dunia, tamak pada pakak, menyombong. Dalam keadaan itu, dia rasa dia baik. Dalam keadaan itu, dia rasa dia suci. Sentiasa suci. Bersih sama-sama. Tak boleh dikritik, tak boleh ditegur, tak boleh dinasihat. Salah terang-terangan pun dengan ahli sunnah jamaah. Tetap betul. Betul sama dia. Tak rajin salah. Hari ni gini, esok gitu. Dalil untuk boleh hari ni, begini dalilnya. Lusa, jadi tak boleh, ini dalilnya. Kayak gitu. Jaga-jaga dah. Tu. Sakit belakang lah tu. Ni berat ni. Pasal dia rasa dia orang baik. Saya orang baik. Saya golongan-golongan yang mulia-mulia. Golongan ulama-ulama, ustaz-ustaz, masyayikh. Golongan orang cium tangan depan belakang ni. Golongan yang berjasa dengan Islam. Awak siapa? Dia tu ni. Dalam keadaan ni, dia memang tertipu. Orang lain buat semua jahat. Dia buat semua baik. Semua baik. Dia sekat orang mengajar. Baik. Bagi dia baik. Kenapa sekat orang ni mengajar? Sebab dia bukan satu fikrah dengan kita. Nanti menyebabkan orang ramai dengar ni jadi berpecah. Tak ikut apa yang telah kita tanam. Kita tanam dah dalam pengikut-pengikut kita ni. Bahawasanya apa yang kita buat ni ialah akidah. Tiba-tiba ustaz ni mengajar bukan akidah. Ini syariat. Ada ruang untuk ijtihad. Jangan kita jadikan ni usulul aqaid. Tak boleh ni. Kita nak sekat ustaz ni mengajar. Tanya dia, mana ada? Nombor ahli ada tak? Tak ada jangan. Kita kalau mengajar masjid kita, bukan setakat tauliah majlis agama. Kita nak nombor ahli parti. Kalau dia buat, bagus. Tapi bila dia pula disekat di Perak ke, di Selangor ke, di mana? Bertakwalah kepada Allah, wahai pegawai-pegawai majlis agama Islam. Mana pula dia? Konsert boleh diadakan. Kenapa saya nak mengajar agama ni di masjid? Kalian menyekat. Kalian menyekat kebenaran. Alah dia kebenaran pula. Memang gitu. Memang fofok maghrurin tu lagu tu. Ni. Tu. Habis itu. Kerana apa? Izar raja'u munqati'un an taubati. Apabila dia harapkan putus daripada taubatnya, kerana apa? Li zannihi, kerana sengkonya golongan yang ketiga ni, annahu minal muhsinin. Bahawasanya dia tu orang yang beramal dengan kebaikan. Macam mana dia nak taubat? Dia tak akan taubat. Sebab mampu tak akan taubat. Orang lagu ni tak akan taubat sampai mati. Bahkan dia mati dalam keadaan itu mulia bagi dia. Mati di dalam perjuangan kebenaran. Mati di atas menegakkan perjuangan Islam. Contoh. Menegakkan keadilan. Padahal tidak. Sebenarnya tamak dia dengan dunia zahiran wa batinan. Tengok. Wa dan ialah ar-rajulus salis ni. Puak yang ketiga ni. Ghafilun an qawlihi ta'ala. Ialah orang yang lalai daripada firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman mereka itu,
Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian bercakap, berkecek, berceramah, berkemping ma la taf'alun, barang yang kalian tidak buat. Kabura maqtana indallah, besar benar dosa di sisi Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Engkau bercakap benda yang engkau tak buat. Apabila engkau dapat kuasa, engkau tak buat. Nah, engkau tak buat. Kenapa engkau tak buat? Karena bermacam-macam masalah. Dia kata ada semut gata, kerengga dan macam-macam lagi. Kami tak sempat nak buat benda-benda macam ni. Nah, ini contoh ni. Contoh. Peheh-peheh lah. Kalau orang peheh kedudukan saya ni, akan peheh. Saya ni bedah dua-dua. Tak usah duduk gelar-gelar kaku lah. Tak ada jasa aku nak pakai gelar bapakmu. Puak. Lah. On lah. Tak ada. Nah, saya dua-dua saya bedah. Kalau tengok di Facebook saya tu dua-dua saya kata. Sebab saya bukan ahli parti mana-mana. Bebas. Suka hati saya. Kalau tak kena saya kata dua-dua. Ada sini. Ya sungguh. Jadi orang mana orang tak masuk parti memang tak boleh masuk dengan kepala otak saya. Memang tak boleh. Orang yang tidak tak masuk parti insya-Allah. Walaupun dia berparti tapi tak masuk boleh baik. Boleh baik, boleh mari ziarah pondok, boleh. Tapi kalau hok tak masuk, ya seolah-olah parti itu segala-galanya, yang seolah-olah dalam kubur hati muka akan tanya, ma parti uka, nama hizbuka. Ni dia tak akan boleh duduk dengan saya, tak boleh. Dia jadi panah. Dan ketika mana kita balung musuh dia, dia, wah, ini baru betul, baru bagus. Gitu. Tapi bila kata, berat dah ni. Bila ni dapat duit projek apa ni? Dapat rasuah apa? Tak ada. Tak ada rasuah apa. Nah, kita tak hidup dengan duit orang politik. Nah, royak benda sebenarnya tak pendek umur, tak kurang rezeki. Gitu ya, hak Nabi sebut. Nah. Jadi tak buat juga. Dia sendiri tak akan buat. Sama lah. Nah, masa dia tak jadi kerajaan, masa dia tak dapat kuasa, tak dapat dunia ni, tak dapat pakat, tak dapat kuasa. Bagai-bagai harga naik. Ini kerajaan tidur, kerajaan yang tuli, yang pekak dan sebagainya. Sekarang sudah dapat dah kuasa, barang lebih lagi naik. Tak ada apa-apa pun. Apa dia panggil tak tidur dia? Kau mati dulu. Kalau hak dulu tu tidur jenera pekak, dia mati dulu. Kena talqin. Kau macam mana? Mahal dah ni. Bagai-bagai mahal dah ni. Sebab tu sangat hina lah kalau kita guna orang panggil isu-isu ataupun benda-benda lagu tu untuk kita dapat raih dunia, raih kuasa, raih pangkat. Akhirnya nanti kehinaan itu akan dapat balik pada kita. Gitu. Lebih hina lagi kalau kita orang agama guna style yang sama. Selamatkan Malaysia. Kita sudah. Hina pula kita. 2 kali lebih hina daripada tu lagi. Jangan orang agama jadi lebih teruk daripada tu. Orang tak mengaji agama tu buat gitu hina dah, teruk dah. Tapi paling kurang dia tak ada al-fadil, ustaz, syekh, ketuan guru tak ada. Teh lagi lah. Cuma dia orang Islam yang kita tak nak percaya orang politik. Tapi kalau seorang syekh, guru, ustaz, kalau dia bersikap seperti itu juga, lebih teruk hinanya nanti. Kita pun sendiri tak tergamuk jadi orang maki, orang caci. Padahal dia orang yang duduk kedudukannya berilmu. Kayak gitu. Ada ilmu. Tu. Ghafilun, dia tu seorang yang kelalaian an qaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtana indallah, besar benar dosa di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, engkau kata benda yang engkau sendiri tidak perbuat. Tu. Wa huwa, dan ia kumpulan yang ketiga ni, mimman, ialah setengah daripada mereka yang masuk setengah daripada mereka yang masuk di dalam sabdaan Nabi fihim, pada mereka itu Rasulullah, oleh Rasulullah. Mana? Wahwa, dan ia ar-rajulus salis ni mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni masuk di dalam mereka jumlah yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada diri mereka itu. Nabi kata mana? Ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjali. Berat tu. Aku, Nabi kata, selain daripada dajjal, ada lagi yang aku takut ke atas kamu lebih daripada dajjal.
Tu. Dalam riwayat lain Nabi kata, ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Wa fi riwayatin bihazfin nunil wiqayah. Akhwafu makhufati alaikum. Itu. Faqila, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ma huwa ya Rasulullah? Siapa orang yang paling takut lebih daripada Dajjal? Dajjal ni Nabi bimbang dah. Sebab antara 4 ke 5 perkara sebelum beri salam tasyahud akhir, Nabi akan minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Salah satunya, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Betapa pentingnya orang panggil bahaya Dajjal ni. Siapa Nabi ni minta berlindung dengan Allah Ta'ala antara 5 ke 4 perkara sebelum beri salam. Tapi ada lagi hak berat pada Dajjal. Bahaya dia. Nabi jawab. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila ay li Rasulillah. Sahabat tanya, wa ma huwa ay ghairud dajjal? Siapa dia hak selain pada Dajjal tu? Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Faqala, lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama usu'i, ialah ulama yang jahat. Ulama yang jahat. Jadi ulama jahat ni jangan kita duduk ulama jahat ni ulama duduk dengan pemerintah, ulama yang berdamping dengan pemerintah, bukan. Ulama yang menjadi pemerintah gitu, bukan gitu. Bukan gitu ulama yang jahat. Ulama yang jahat ulama yang nak rebut dunia untuk dia. Itu ulama yang jahat. Seperti di Syria, almarhum Asy-Syahid Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti itu difitnah ulama su, dibakar kitab-kitab dia. Kenapa? Karena semata-mata dia tu senantiasa berdamping dengan Bashar Assad. Bukan hebat dia kata saya ni nak jadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan saya jadi clicking Bashar Assad. Berat bagi kita berat pengampu lah bagi kita. Dah tujuan dia supaya aman negara. Sentosa negara. Tu. Ekonomi jadi maju. Bila negara jadi aman, pelabur banyak masuk, tenteram. Orang mengaji boleh mengaji, orang mengajar boleh mengajar, orang menego boleh menego, tenteram, tenang. Tetapi di dalam bersunyi antara satu sama satu Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dengan Bashar Assad, itu nasihatnya sangat tajam. Sehingga kata Habib Ali Al-Jufri, aku hampir nak pegang tangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti supaya berhenti. Bimbang takut dia dipenjara. Sebab kasar, tajam. Engkau tak boleh buat begini, Bashar. Ada. Di antara satu sama satu. Tapi bila naik atas petah, Sayyidil Rais, ini Masya Allah, puji. Pelik. Kenapa? Karena dia tak ada tujuan nak jadi presiden Syria, tak ada. Dia tak ada tujuan untuk rebut kerusi, tak ada. Dia nak kebaikan yang keluar daripada Sayyidil Rais dia, presiden dia. Bila kebaikan itu dapat, bukan hanya dia, seluruh rakyat pun dapat. Itu baru ulama yang hakiki. Bukan dia pun berebut dunia juga. Dia pun berebut kursi ni juga. Kalau dia pun naik tocel berebut kursi ni juga, Bashar Assad duduk atas kursi ni. Dia pun heret juga nak duduk atas kursi ni. Perang dengan Bashar Assad. Tu jadi perang tu. Tu jadi bunuh tu. Nak berebut kursi. Gulawan duduk lama dah. Sedap dah punggu dia. Mari-mari tak ada kursi dia nak rebut. Aku duduk. Aku duduk lama dah. Perang. Siapa jadi mangsa? Rakyat jadi mangsa. Hacur negara. Nak maju balik susah. Libya, nyanyi. Rakyat Libya, nyanyi. Jadi terkadang kita duk kata inilah ulama su. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan pemerintah, dia baik dengan pemerintah. Terbalik. Itu bukan ulama su. Kita tak tahu tujuan apa dia duduk dengan pemerintah tu. Tujuan apa? Tujuan dia duduk dengan pemerintah nak menyekat kejahatan pemerintah, boleh jadi. Nak menasihati pemerintah, boleh jadi. Nak mengimbangi pemerintah, boleh jadi. Macam-macam maslahat. Di dalam siasah dia panggil. Itu dia panggil siasah. Itu dia panggil politik. Terkadang yang kita sangkakan inilah ulama kebenaran, ulama sebenar. Padahal itulah ulama usul. Perang, halal darah, jihad. Sedap keluar fatwa. Hacur negara, dia lagi. Dia tak tanggungjawab dengan apa berlaku, mati, bergelimpangan banyak orang dengan fatwa dia. Dengan sebab fatwa dia tu porok peranda negara, hacur negara. Contoh. Dia tak ada tanggungjawab.
mati nyawa manusia. Tak ada tanggungjawab dia. Kita kata inilah ulama yang sebenar. Dah, dia ulama sebab daripada fatwa mulut dia, orang mukmin tak amal. Wal mu'minun man aminal mu'minu min lisanihi wa yadihi. Itulah ulama itu ulama jahat. Itu dah. Baik situ. Dalam hadis lain Nabi kata inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisani jahilun fil qalbi. Alimul lisani jahilin fil qalbi. Sesungguhnya benda hak paling aku takut barang menakutilah di atas umatku tiap-tiap munafik yang alim lidahnya berceramah tapi jahil hatinya. Itu. Jaga-jaga kita dah. Tuh. Jadi jangan mudah kita nak letak orang tu ulama maksud ke berapa. Kita tak tahu niat tujuan orang. Melainkan apabila jelas hasil daripada lidah keluar bagai-bagai kefasadan, kerosakan, nyatalah orang panggil apa yang dia bercakap tu tidak seperti apa yang dia buat. Tilkad darul akhirah linaj'alaha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fil ardi fasada. Akhirat tu Allah Taala balas untuk mereka yang tidak mencari ketinggian pada dunia dan tidak melakukan pada dunia ni akan kerosakan. Jadi kalau cari ketinggian dunia, pangkat dunia, itu orang panggil bukan benar-benar ulama ul akhirah, bukan. Bukan ulama ul akhirah. Baik. Habis itu. Ya, Assalamualaikum. Siapa ni? Hello? Wahadza, dan ini bayanul hadis ni. Kerana apa Nabi takut ulama usuk berbanding dengan Dajjal? Li'anna Dajjala ghayatuhu al-idlal. Panjang ni jadi. Kita sambung semula dah. Wahadza, dan kerana ini. Kerana apa Nabi lebih bimbang ulama usuk berbanding dengan Dajjal. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Panjang dah tu. Sambung semula pula. Sebab Dajjal ni mudah kenal kat sini. Kejap ni. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, betul. Ada. Nanti WhatsApp saya boleh tak? Saya duduk tengah itu mengajar. Okey. Baik. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.